Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama lagi kita dalam siri Fitness Qalbu pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama dan selama-lamanya puja dan puji kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Selawat dan salam ke junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua pada pagi yang penuh barakah ni? Bantu dulu sebarkan. Testing audio visual, okey? Percubaan. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khair. Bantu dulu sebarkan pada sahabat-sahabat kita, sidang jemaah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah mengikuti pengajian kita selama hari ini, alhamdulillah, dan yang telah bersiaran pada pagi ini, alhamdulillah. Khair, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Baik, alhamdulillah. Moga-moga kita semua berada dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini, tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadirkan dalam hati kita ini satu kesyukuran. Kesyukuran yang kita hadirkan dalam hati ini yang benar-benar menghayati akan erti nikmat. Menghayati akan erti sebuah nikmat. Menghayati akan erti sebuah nikmat. Sebab nikmat satu bab, erti sebuah nikmat satu bab. Dua perkara tu. Sebab ada orang dia dapat nikmat tapi dia tak faham erti akan nikmat itu. Okey semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah bagi okey semua. Subhanallah. Baik, jadi sedangnya mata Allah SWT memahami akan erti sebuah nikmat itulah menjadi tujuan kepada segala kejadian. Allah jadikan sesuatu perkara itu ada tujuan, ada maksud pada sesuatu perkara itu dijadikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada setiap kejadian itu Allah jadikan tiada satu pun sia-sia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'azabannar. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzi, orang yang mengingati Allah Taala dalam keadaan yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Duduk, berdiri dia, qiyam dia, duduk dia, baring dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang mana menggunakan seluruh gerak-geri dia itu, kehidupan dia itu untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alhamdulillah. Fikir tentang kejadian alam. Ya Tuan Abdul Wafi,
Itulah tengok mana tak jumpa, tengok lama kat tak ada tu. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka Allah kata, setelah kita merenung kejadian Allah SWT ini, tak ada satu pun yang sia-sia. Kalau kita mampu renunglah. Kalau kita mampu renunglah. Tapi biasanya renungan kita ini renungannya kecundang. Renungannya kecundang. Kerana apa? Kerana kita banyak lagi memikirkan masalah daripada memikirkan Allah. Itu dia. Kita banyak lebih ingat kepada masalah daripada kita ingat kepada Allah. Ya ke Ustaz, banyak ingat masalah? Ya. Kita banyak hidup ini, masa kita, fikiran kita, perbuatan kita banyak hanya untuk memenuhi tuntutan masalah saja, tidak memenuhi tuntutan Allah. Betul tak? Tuntutan masalah apa? Masalah persoalan. Masalah nak makan, masalah nak minum, masalah nak pakai, masalah, persoalan-persoalan. Tetapi kita tidak menumpukan kepada tujuan, kepada sesuatu perkara itu. Yang ini contoh, sebelum persoalan kehidupan itu datang, pasti ada tujuan kehidupan itu. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang banyak mengingati masalah, maka hidupnya akan resah. Pada pagi yang penuh barakah ni, dalam masa yang ada, insya-Allah kita nak bahas, kita nak kongsikan, kita nak berbual bicara tentang jangan sampai hilang arah di saat ditimpa musibah. Hari ini tuan-tuan sedang mata Allah SWT, kalau kita lihat kebelakangan ini, malah kalau kita lihat dalam keadaan trend ataupun suasana, situasi dunia akhir zaman ini sangat mencabar. Apakah cabaran yang paling utama dalam akhir zaman ini? Adalah apabila kehidupan terlampau terikat dengan kebendaan. Itulah cabaran. Cabaran kita adalah apabila hidup kita semakin lama semakin terikat dengan teknologi. Semakin terikat dengan kebendaan. Semua perkara mesti kena dilihat dahulu. Orang Jawa kata seeing is believing. Masalah. Masalah tu, persoalan. Sebab, contoh, dalam diuji masalah rezeki, persoalan tentang rezeki. Hari ini yang dicari itu bukannya rezeki dah. Dicari itu adalah kebendaan, bukan rezeki. Nampak? Ni kita cetuskan dulu pada pagi ni mudah. Sehingga sebab itu ada setengah itu diuji masalah rezeki sampai hilang dia arah. Hilang arah. Allah uji masalah rezeki. Apa masalah rezeki? Masalah rezeki ini dengan masalah yang berkaitan dengan kehidupan dia lah. Yang selalu dikaitkan dengan rezeki. Apa dia dikaitkan dengan rezeki? Masalah duit. Hilangnya arah dia. Hilang dia punya arah. Hilang arah dia. Allah uji dengan masalah duit. Semua orang diuji dengan masalah duit. Sebab, ya, dia menjadi satu keperluan kan. Tetapi kerana keperluan itulah hidup menjadi tak keruan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, tujuan hidup kerana Allah. Jadi maksud hidup kerana Allah itulah yang kita nak bina, kita nak bangunkan, kita nak fahamkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Maksud hidup itulah kita nak perkemaskan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak tidak? Jadi, sedangkan mata Allah SWT, kita dah menyatakan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku, solatku semua untuk Allah. Orang yang ada Allah, dia tidak akan hilang arah. Orang yang ada Allah, dia akan sentiasa terarah. Orang yang mendapat bimbingan Allah, hidup ni tiada kebimbangan. Orang yang sentiasa dibimbing Allah, hidup ni tiada kebimbangan. Orang sentiasa ada Allah, dia tidak akan hilang arah. Wa imma di saat Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat dipanggil apa? Hampir tak tahu arah tujuan mana nak pergi. Kan biasa ustaz, saya dah tahu, tak tahu nak pergi arah mana lagi ni ustaz. Saya tak tahu dah arah mana saya nak tuju. Orang beriman tak ada persoalan ke mana arah tuju, tak ada. Sebab semuanya telah tertuju kepada yang satu.
Tak ada. Ada Allah tiada hilang arah. Saat Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mencapai tahapan ujian yang sangat dahsyat, yakni ancaman bunuh, tetapi Nabi SAW tidak pernah terhalang arahnya, sehingga kan Allah arahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Nampak? Pertama, kita kena faham akan konsep ataupun maksud kehidupan supaya kita tidak hilang arah dan tujuan. Sebelum kita nak menguruskan kehidupan, kita mesti kena tahu tujuan. Sebelum nak beli kereta, kena tahu cara bawa kereta. Nah, mari kita belajar falsafah sikit. Ataupun tamsil, ataupun kias. Sebelum kita nak ada kereta, kita kena belajar bawa kereta. Kita tamsilkan kereta adalah kehidupan. Sebelum kita nak bawa kehidupan, kita kena belajar bawa kehidupan. Sebelum kita nak ada kehidupan, kita kena belajar bawa kehidupan. Nampak? Bila nak belajar bawa kehidupan, belajarlah segala aturannya dulu. Mana yang tidak boleh, kan? Kan kita bawa kereta, kan? Mesti ada dia punya aturan dah. Ada undang-undang, kan? Undang-undang jalan raya. Undang-undang jalan raya. Tiba-tiba dalam kehidupan kita tak belajar tentang undang-undang kehidupan. Bila tak faham undang-undang, maka kita akan potensi untuk melakukan salah laku itu tinggi. Bila kita belajar tentang undang-undang jalan raya, kenapa ni? Kenapa kena belajar undang-undang? Saya punya kereta, saya punya sukalah. Oh no. You punya kereta, tapi jalan raya bukan you punya. Oh ya kena. Kan orang cakap, ingat Tok Hang punya ke jalan raya ni? Hey, ini kereta saya beli mahal-mahal. Kau sukalah. Mana boleh kau suka? Ikut aturan jalan raya. Kita pun tanya, siapa punya jalan raya ni? Pihak yang berkuasa. Oh. Mula nak mengenal pula. Oh, ada pihak yang berkuasa? Ya. Ada pihak yang berkuasa? Ya, ada. Bila nak belajar dengan pihak berkuasa, oh, kalau langgar undang-undang ini, nanti ada pihak berkuasa? Ya, ada. Kena saman? Saman. Kena roboh? Roboh. Yang buat tak tahu pula? Oh, ya ke? Jadi undang-undang kehidupan ini dua je. Dosa pahala. Take note. Undang-undang kehidupan dua je. Dosa pahala. Halal, haram. Khalas. Titik. Ini lagi cepat naik matahari. Apa baru? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahu bawa kereta. Semua orang tahu bawa kereta. Tapi orang tahu tak undang-undang? Adakah dia ikut undang-undang bawa? Kadang-kadang. Tak kena memanglah. Sama dengan kehidupan. Ini kehidupan saya, Ustaz. Kok suka saya lah. Belum kena. Cuba kalau kena nanti. Kena nanti. Tak ada buat bincang lah. Macam sekarang. Bila kita tak ikut undang-undang. Apa berlaku? Datanglah penguat kuasa yang nak menguasakan undang-undang itu. Turun padang. Habis, bungkus kawan. Jangan main-main. Bila deal dengan pihak yang berkuasa ni, kalau kita lihat kaedah gerak kerja mereka, mereka tak fikir lain. Setelah diberi peringatan berkali-kali, kita cerita pihak berkuasa dululah ya. Satu je. Sama ada you nak ikut atau kami nak angkut. Itu je. Sama ada you nak ikut atau kami nak angkut. Baik. Ketika pihak berkuasa menjalankan kuasanya, maka tak ada siapa berani langgar. Tak ada siapa. Nah, itu satu pengajaran. Saya nak ambil tamsil yang kedua juga tentang pihak kuasa. Penguat kuasa. Nampak? Jadi penguat kuasa ini, dia menunjukkan kuasanya. Nampak? Bila penguat kuasa sudah berikan masa, contoh,
Bila penguasa telah memberikan kelonggaran, bila penguasa mungkin telah beri budi bicara, mungkin tiba-tiba kita melanggar juga undang-undangnya, maka ketika pihak berkuasa melaksanakan kuasanya, maka tak ada siapa yang boleh menentangnya. Tak ada siapa. Tengok je lah. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kehidupan ini, kita kena melaksanakan segala suruhan yang maha berkuasa. Ya, kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Tapi, nak bagi tahunya, ketika yang maha berkuasa melaksanakan kuasanya, bagi mereka yang melanggar undang-undang kehidupan dunia, yang bersalahan dengan kehendak yang maha berkuasa, semua kena. Semua kena. Itu masalahnya. Sebab itu kena ada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini kena ada sifat untuk mencegah kemungkaran. Mengajak dulu kepada kemakmuran, kemudian mencegah. Nampak? Ya ustaz, saya buat kerja yang halal. Atau kalau tak tahu undang-undang, sebab itu bila datang musibah, dia hilang arah. Kalau tak tahu undang-undang kehidupan, undang-undang kehidupan halal dan haram. Selepas ini mari kita pertegakkan halal dan haram dalam hidup kita. Jangan sibuk mengharamkan orang. Letak dulu hukum pada diri sendiri. Jangan letak hukum pada orang lain. Hukum ada bukan untuk menghukum. Biar yang maha berkuasa melaksanakan kuasanya. Biar pihak yang berkuasa saja yang melaksanakan kekuasaan mereka. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhati baik-baik, sekiranya kita tidak berjaya. Kalau setiap manusia, kalau kita ini, undang-undang dan hukum itu tanggungjawab orang yang telah dipertanggungjawabkan. Taklif. Itu yang katakan tadi, kubur masing-masing. Memanglah kubur masing-masing. Tetapi kalau dah masing-masing buat hal benda yang Allah murka, kita kena ingat, ada yang maha berkuasa. Saya buat benda yang halal. Perkahwinan halal tidak? Halal. Tapi benda yang haram banyak dalam perkahwinan. Nampak? Benda yang haram banyak dalam perkahwinan. Benda halal dah. Tapi haram banyak. Apa dia? Membiarkan isteri membuka aurat. Membiarkan isteri berderhaka. Membiarkan isteri tidak taat kepada perintah Allah. Itu perbuatan yang haram. Suami membiarkan. Itu perbuatan yang haram. Suami tidak bertanggungjawab atas perkahwinan itu perbuatan yang haram. Undang-undang kehidupan itu sekiranya banyak yang haram, maka akan hancurlah perkara itu. Tak ada satu lagi dalam kehidupan ini yang haram itu bermaharajalela. Silap hari bulan, pasti akan kena. Pasti. Selagi mana dia tidak bertaubat atau tidak kembali kepada Allah SWT. Selagi besar keharaman yang dilakukan, selagi mengundang kemukaan yang maha berkuasa, selagi dia sombong dengan perkara yang haram yang dilakukannya, maka tunggulah azab yang amat pedih menanti mereka. Sebab itu jangan main-main dalam kehidupan ini. Sebab itu bila datang musibah, jangan sampai hilang arah. Sebab tu jangan ikut perasaan. Jangan duk tengok cerita-cerita yang mengundang tak tahu halal dan haram ni. Jangan banyak terikut dengan kehidupan yang, oh ya betul ya, betul lah tu. Betul lah tu. Dia bukan main betul ke salah, main halal ke haram sekarang ini. Kita dah berada di akhir zaman. Contoh sekarang ni, saya pernah buat satu statement, saya cakap, untuk mencari penzina, peminum arak pada setiap rumah, mungkin sukar. Tapi kalau nak mencari isteri derhaka, anak derhaka, mesti banyak di setiap rumah. Nampak? Ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab mudahnya untuk melakukan kederhakaan itu. Itu perkara yang haram. Melambat-lambatkan solat itu perkara yang haram. Dalam hidup kita ini, kalau kita fokus kepada halal dan haram, insya-Allah kita tidak akan hilang arah. Nampak? Kenapa bila musibah kita boleh hilang arah? Kena sampai hilang arah tujuan ustaz. Ingat, saya ulang lagi sekali. Orang yang ada Allah tidak akan hilang arah. Orang yang ada Allah
tidak akan hilang arah. Orang yang ada Allah sentiasa akan keluar daripada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul. Orang takwa mesti yang keluar. Betul. Tengok drama yang tuan-tuan, sedang mata Allah SWT. Saya nak bagi tahu, jangan tengok cerita yang membenarkan benda yang haram. Seorang suami dipermainkan dengan seorang isteri. Seorang menantu cakap tengking-tengking. Itu walaupun konon-konon yang alah ustaz, berlakon je ustaz. Sebab berlakon tu lah kita anggap benda tu biasa. Buat benda cerita yang betul-betul sikit. Cerita yang ada manfaat sikit. Ini dengki sana, cemburu sana. Itu semua benda yang haram. Kita pun, yelah. Kita pun seronok tengok benda yang haram. Siapa yang seronok tengok yang haram, maka dia pun bersekongkol dengan haram itu. Hati-hati. Seronoknya tengok perempuan seksi. Seronok. Haram kan? Walaupun cantik. Cantik itu fitrah. Fitrah lah cantik. Sifat kan? Tapi pada tempat yang haram. Kita seronok pula tengok. Join. Haram. Tengok TV ceritanya haram banyak. Cerita banyak konflik-konflik dalam rumah tangga. Walaupun dia sekadar nak melakonkan saja. Tapi dia membawa satu watak yang haram. Nak bagi pengajaran ustaz. Memang nak pengajaran. Tapi orang seronok tengok yang haram tu. Bau padan muka. Baru tahu. Kau jawab. Mak mertua macam tak boleh bagi muka. Jawab. Subhanallah. Nampak? Rating tinggi pula tu. Banyak cerita-cerita lain. Cerita Al-Quran banyak tak habis. Tapi itulah Al-Quran kan bosan. Cerita bab Al-Quran je bosan. Ceramah je bosan. Nak ceramah pula jangan marah-marah. Ceramah je seronok sikit. Jangan sentuh isu-isu yang macam ni lah. Jangan cerita tentang diri kehidupan. Cerita bab hukum hakam dah lah ustaz. Ceritalah ajar-ajar benda-benda yang basic-basic sudah lah. Janganlah sentuh benda bab macam ni. Orang tak suka. Ada aku kisah katanya. Allah kata sampaikan. Nabi kata sampaikan. Nabi kata berkata benar walaupun pahit. Allah kata wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan kebenaran. Jadi soalannya, anda ingat saya ada masa untuk hilang arah? Anda ingat orang beriman ni sempat nak hilang arah ke tuan-tuan? Semakin dikerah, semakin dijarah, semakin ditarah, semakin dia dekat dengan Allah. Sepatutnya. Dia tak ada nak buat benda-benda yang pelik-pelik, nak marah, nak berontak. Buktinya, kita boleh belajar bagaimana dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, para sahabat-sahabat terdahulu, bagaimana Nabi SAW diuji dengan dakwah secara sulit. Ni kita nanti nak masuk awal Muharram. Bukalah cerita tentang hijrah saat lagi. 31 bulan ni pula kita merdeka jiwa, cerita tentang merdeka. Kita cerita tentang jajah. Tapi bagaimana persoalannya? Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu seorang asadullah, singa Allah, seorang panglimanya hebat. Ketika duduk di Mekah, ditekan oleh puak kufar, puak kafir, Quraisy, tak ada hilang arah, tak ada stres, tak ada tertekan pun. Tak ada nak pukul orang, tak ada nak maki orang, tak ada. Sebab orang ada Allah. Orang ada Allah. Dia tidak akan menyerah, mengalah kalah. Dia tak akan menyerah kalah. Orang yang ada Allah, dia akan tunggu arahan daripada Allah. Apa Allah suruh buat? Allah suruh sabar. Sabar. Sabar dengan apa? Menahan daripada kata-katanya mengundang kemurkaan Allah SWT. Allahumma salli. 7 hari. Tu cerita tu. 7 hari mencintaimu. 7 hari je. Buat cerita sikit. 7 hari melaknatmu. Bos, sedap. 7 hari ya. Awak ada 30 hari. Buat 30 hari. Contoh kan. Ataupun mencintaimu sampai ke. Bercerita lah. Tapi itulah kan. Itulah realiti kehidupan. Bab kebenaran. Bab keimanan. Bab membawa kepada Allah. Itu benda yang tidak menjadi tumpuan dan tujuan. Tidak. Sebab itu senang menghilang arah. Kenapa kita mudah hilang arah? Kerana kita tidak ada Allah. Tidak habis cerita. Orang yang ada Allah dia tidak akan hilang. Saya ulang sekali. Orang yang ada Allah tidak akan hilang arah. Soalannya, ada Allah tidak? Itu soalannya. Bagaimana pun ditekan, bagaimana diuji, tunggu arahan dari Allah. Belajar, tengok hukum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang mata Allah Subhanahu wa taala.
dengan ujian-ujian yang berlaku, musibah-musibah yang berlaku. Benar, Puan Norehan. 13 tahun itu adalah untuk menanam. Menanam keyakinan. Sebab itulah. Kalau kita lihat bagaimana Islam itu boleh berkembang hebat kerana diasaskan oleh keyakinan yang hebat. Keyakinan yang hebat, tuan-tuan. Sebab itu, jangan salah cari semangat. Nak semangat? Dengar pengajian hakikat kehidupan. Kita bagi tahu semua yang menonton ini, terima kenyataan apa yang perlu kita lakukan. Bukan lari daripada kenyataan, bukan lari daripada masalah. Nampak? Bagaimana dikatakan ada Allah itu tidak ada masalah? Bagaimana? Kerana pada Allah itulah segala sifat yang ada. Persoalan kita persoalan rezeki kan. Contoh, diuji dengan rezeki. Diuji dengan rezeki, Allah uji duit bukan rezeki. Allah uji duit tak ada, bukan rezeki tak ada. Kemarin saya dah sentuh dah. Pengajian tablik, yang mana mengikuti pengajian malam online yang pagi ni kita buat sembang ataupun bual bicara, kita rungkai persoalan. Pagi ni konsep santai tetapi perbincangan kehidupan nak relatekan balik dengan soft. Kita dah bincang, ngaji sekali soalan, di mana punca rezeki? Pening terus nak jawab. Punca rezeki? Syariatnya apa? Nak kaya dengan apa? Hidup mesti bermula dengan Allah, berakhir dengan Allah. Huwa awal, huwa akhir. Bermula dengan Allah, mesti berakhir dengan Allah. Kalau tak mampu berakhir dengan Allah, hilanglah segala-galanya. Bermula mesti dengan Allah. Mana boleh tidak dengan Allah? Wala manja min Allah. Tidak boleh tidak. Mesti dengan Allah. Itulah bismillah. Dah cerita nak tengok dia ada Allah tidak. Pum, tanya soalan balik. Nak ada rezeki dengan apa? Kita tak sebut. Sebab itu iman bukan tanya beriman tidak. Tak tanya macam tu. Ada Allah tidak? Tidak. Allah nak ujinya. Bukan tanya begitu. Allah akan uji dengan syariat. Allah akan uji dengan benda. Allah akan uji dengan isteri. Allah akan uji dengan suami. Allah akan uji dengan anak-anak. Tapi padanya itu, kita ingat Allah atau tidak. Itu je. Allah uji dengan duit. Tapi kita nampak rezeki. Maka kita tak ada duit. Tapi ada rezeki. Subhanallah. Ada rezeki. Subhanallah. Ni pagi ni saya nak declare ni. Ni ada seorang sahabat kita, jemaah kita ni. Ni yang saya tengah live ni, handphone ni yang saya pakai ni, subhanallah, ada seorang sahabat ni, jemaah ni, Ustaz, ambil handphone ni Ustaz. Beli brand new. Bagi live ni lagi clear. Tak pakailah. Dia beli kan. Ingatkan dia main-main. Oh baik betul. Satu set ambil lah Ustaz. Subhanallah. Ni yang mana menengok-nengok ni pahala bagi dia. Mengalir ni bahan dia. Lepas dia reti ambil peluang. Dan dia pun berharap. Dia nak buat betul. Sebab takkan habis rezeki. Duit memang akan habis. Tapi rezeki tidak habis. Tapi bila dia cerdik melihat rezeki itu tidak habis. Maka dia tak takut pada kehilangan duit. Dia tak sayang duit. Ustaz. Amin Ustaz. Nampak? Subhanallah. Yang ni live ni lah. Yang live malam pula ada satu lagi hamba Allah ni. Tak apa Ustaz. Settle. Subhanallah. Dan saya prinsip mudah. Kita orang senang. Semua orang senang ada duit. Jangan buat orang susah yang berharap pada kita. Patutnya orang senanglah berharap pada orang susah. Kita kan terima kasih dengan orang susah. Contoh. Jangan ingat perjuangan agama yang berharap kepada anda semua. Jangan ingat. Tapi anda lah kena berharap dengan perjuangan agama. Anda kena. Jangan sampai duit tak laku. Jangan sampai campaknya duit balik. Duit kamu tak laku. Jangan. Patutnya kita kena jadi part of agama. Kita kena bagi masa, bagi tenaga, bagi jiwa, bagi harta kepada Allah. Betul? Tak ada tak terminta-minta dia. Siapa nak tolong nak. Orang agama bukan pengemis. Ini kalau cerita bab rezeki. Siapa yang dengan Allah, kalau betul niat dia nak cari rezeki Allah, dia bukan penggemis di bumi Allah. Dia bergemis dengan Allah tak apa. Kita menggemis dengan Allah tak apa. Kerana memang kita ni fakir.
Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Nampak? Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Subhanallah. Jadi ambil peluang. Kita ni fakir di sisi Allah, menggemis rezeki Allah, menggemis harta hak milik Allah, tapi bukan kita penggemis di bumi Allah. Kita bukan pengemis. Sebab tu jangan malu untuk buat benda yang halal. Halal, walaupun sekadar kutip sampah, halal. Fadal. Alah ustaz, jangan pelikih rezeki. Jangan pelikih rezeki. Alah ustaz, bolehlah ustaz. Jangan. Kita patutnya besarkan nikmat itu. Subhanallah, rezeki pada Allah. Lepas tu nasi sebutir pun tidak boleh dibuat main. Nabi SAW, kalau makan, tak ada satu pun sisa pada pinggan makan Nabi SAW. Nah. Sebab tu saya tak ada buat akaun bawah, tak ada. Siapa nak cari. Adalah sahabat-sahabat juga yang bersama. Ustaz, ni Ustaz, saya dah niatkan dah. Siapa yang bagi tu memang dia akan dapat lah pahala sahamnya dakwah ni. Sebab kita bukan nak cari duit, duit cari kita. Kalau nak cari, tak ada kita cari-cari lah. Oh, awak dah ada duit, carilah tempat yang betul. Allah Akbar. Ustaz bagi tip paling mudah bagi pemuja untuk Allah, letakkan Allah dalam semua keadaan. Ingat, hijrah bagi orang tabas, sabas. Siapa yang berhijrah, ingat. Kenapa masih lagi berkira-kira untuk Allah? Meletakkan segalanya Allah. Sedangkan hajat kita itu dah guna nama Allah dah. Nak rezeki kan? Rezeki kan nama Allah. Hijrahlah kerana Allah. Bukan rezeki nama orang. Walaupun namanya Abdul Razak. Abdul Razak itu nama orang. Tapi Razak itu nama Allah. Kasih sayang. Lepas ni nak berhijrah lah. Tak nak buat sayang sebab suami. Nak hijrah. Sebab apa? Kasih sayang nama Allah. Ingat balik nama Allah. Benarkan kembali. Benarkan kembali. Selama hari ni kita duk ingat nama kita, nama benda. Sebab tu kita hilang arah. Baru nak berhijrah. Takut-takut nak berubah. Kenapa? Takut-takut nak tutup aurat. Why? Orang lain bagi rezeki ke? Saya ada satu kisah ni. Ni berlaku dekat. Ni kisah kebenaran lah. Ni berlaku dengan saya juga ni. Dekat-dekat betul dengan saya. Saya tak mau ceritakan peribadi kan. Tapi nak cerita. Dia pergi overseas tuan-tuan. Dia pergi sambung belajar ke overseas. Syarat dia apa? Nak kerja kat sana buka tudung. Saya cakap balik. Kalau kerja sana buka tudung, balik. Kalau semata-mata nak dapat duit. Tapi kena jual maruah agama, balik. Saya cakap macam tu. Waktu tu lama dah ni. Long time ago. Tapi ingat kuasa Allah. Asbab dia yakin dengan rezeki Allah. Dialah salah seorang pertamanya pakai tudung dapat kerja dekat negara yang memang tak ada ambil orang pakai bertudung. Dan gajinya lebih mahal daripada orang yang buka tudung kerja office. Dia kerja kedai buku. Dia bayar 1 jam dekat RM50. 1 jam. Dia pakai euro. Transfer sini. Memang mewah lah duitnya. Pakai tudung. Dan orang kafir tu bagi solat. Kita je kadang-kadang ni mengelinja sangat. Takut-takut nak berhijrah. Nanti kan pakai tudung orang tak terima. Nanti orang cakap kita teroris lah. Siapa kata? Ni berlaku kat saya sendiri. Saya servis kereta tuan-tuan. Saya kawan-kawan saya ramai Cina. Orang cakap Cina ni macam-macam lah skeptikal. Ini tidak betul. Dia siap tegur. Bos, you sebab saya pakai kopiah. Biasa kopiah ke jubah kadang pakaikan plekat, pakai kopiah. Dia tanya apa? Dia cakap kat saya. Bos, you orang masjid katanya. Mestilah saya orang masjid, saya kerja masjid saya kerja cari ketenangan. Saya cakap kat dia. You orang agama Ya. Nampak tidak? Dia respect. Kita je ragu sendiri. Keyakinan kita problem. Dia respect dengan orang Islam yang berpuasa. Ayah tak boleh. You orang Islam hebat lah. Betul lah, hebat lah. Boleh tak ada makan, tak ada minum. Kita orang tak boleh katanya. Kita je pesimis dengan agama sendiri. Pesimis. Nak hijrah takut-takut. Why?
Allah yang bayar semua. Kenapa takut? Nak tutup aurat. Takut hilang market. Siapa kata hilang market? Ini berlaku pada peristiwa berada di Makkahul Mukarramah. Di saat Allah turunkan ayat tentang Haramain. Dikeluarkan orang kafir daripada bumi Mekah. Sahabat-sahabat semua takut. Saya lupa ayat apa. Ayat Quran tu. Siapa boleh cari, tolong cari. Turun ayat tu. Ketika itu, Nabi kata orang kafir tidak boleh lagi duduk di Mekah. Orang Arab waktu itu, orang Islam takut. Nak berniaga dengan siapa? Nak berniaga dengan siapa? Orang Arab Quraisy semua dah keluar. Orang kafir. Allah Maha Kaya. Cuba tengok sekarang. Negara Arab, Makkah, especially Makkahul Mukarramah, ada tak orang kafir dalam tu? Kafir lah, sebut habis ya. Ada? Tak ada kan? Tetapi hidup tak? Hiduplah. Allah punya kerja. Allah punya rezeki. Allah tahulah nak hantar rezeki dia macam mana. Kita je bersangka-sangka. Orang tak respect sebab dalam hati dia dunia tak ada Allah. Tu orang tak respect. Takut gitu. Hati-hati. Kita tengok dengan kebenaran. Subhanallah. Sebab tu tadi ni saya nak menjawab soalan. Macam mana Ustaz nak yakin hijrah semua letak pada Allah? Yakinlah. Sebab segalanya Allah. Rezeki nama Allah, kaya nama Allah, kuat nama Allah. Apa kita nak takut dengan makhluk yang tak pegang sifat pun? Memang akan hilang. Akan hilang kawan. Akan hilanglah orang yang tak sehaluan dengan kita. Memanglah tuan-tuan. Sedang jemaah mata Allah SWT. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Dulu kita pergi ke Kedah. Tiba-tiba kita nak tukar haluan, nak pergi Kuala Lumpur. Memang tak jumpa lah orang nak pergi ke Kedah. Tak ada, cari ayak dah. Doakan Kedah supaya Allah angkat musibah di sana. Allah Akbar. Musibah COVID. Dan Allah angkat semua lah. Satu Malaysia dan khususnya satu dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Bila kita nak pergi Kuala Lumpur, orang nak pergi Kedah, tak jumpa lah orang pergi Kuala Lumpur. Nampak? Begitulah ketika orang yang mula berhijrah nak berjumpa Allah, tak jumpalah orang yang tak nak Allah. Ustaz, saya ramai hilang kawan, Ustaz. Biar pilah hilang kawan. Biar pilah hilang semua. Yang penting jangan hilang Allah. Jangan hilang Allah. Ustaz, saya bersendirian, Ustaz. Tak apalah bersendirian. Daripada ramai-ramai tapi tak ada Allah, lebih baik daripada bersendirian tapi ada Allah. Allahu Akbar. Tu cara dia. Jadi sekarang ni, yang penting sekarang ni, tujuan tadi itu kita nak ke mana? Sebab tu di saat musibah datang, jangan sampai hilang arah. Allah nak uji saja. Kefahaman kita ni bagaimana? Allah nak uji kita ni berpihak pada yang mana? Berpihak pada Allah atau berpihak ghairillah selain Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ia jazam dipanggil. Akidah biar jazam. Ya Tuan Haji Mak Muda, memang itu akan berlaku. Yang tak sehaluan pasti akan berpindah jalan. Mesti. Nampak? Sekarang ni dalam ni, Allah temukan jemaah-jemaah baru. Ramai ni. Bukan sikit-sikit ni. Dah jadi satu jemaah dah saya tengok dah. Masing-masing saling kenal mengenal walaupun di alam maya. Tapi macam doket je rasanya. Kan? Sebab apa? Jiwa masing-masing terpaut dengan Allah. Bertemu, berpisah kerana Allah. Inilah yang kita nak. Apa pun jadi, sekiranya Allah menjadi maksud kehidupan, maka kita tak akan hilang tujuan kita. Kita tujuan mesti kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kita datang? Allah. Nak balik pada Allah. Kalau kita paksa hilang benda yang Allah tak suka, hilangkan. Itulah undang-undang kehidupan. Undang-undang kehidupan ni Allah punya. Hidup ni Allah yang punya. Allah yang punya. Jadi utamakan kehendak Allah. Utamakan kehendak Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun dalam keadaan maya tapi masih lagi bersilaturahmi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah-mudahan hubungan ini sampai ke jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khair. Jadi tidak akan kesorangan. Tidak akan pernah kesorangan tuan-tuan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi jangan sampai hilang arah. Baik. Jadi bila kata kita tahu arah tuju.
Kita nak bawa kehidupan. Berbalik tadi apa? Tamsilnya apa? Ibarat kenderaan. Benar Tuan Mohsin, Tuan Haji Mohsin. Benar. Antam maksudi wa ridha matlubi. Maksud tujuan dan redha lah kita punya harapan kita. Nah, berbalik kepada tadi tujuan tadi. Ibarat kenderaan. Kenderaan ni sebelum kita nak bawa, kita kena tahu undang-undang dia dulu. Apa undang-undangnya tadi? Halal dan haram. Dosa dan pahala. Itu undang-undang. Jangan cross border. Susah, jangan sampai mengundang murka Allah. Senang, jangan sampai mengundang murka Allah. Itu dia ayat dia. Susah, jangan sampai buat dosa. Senang, jangan sampai buat dosa. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak macam ringkas je kan? Tapi pelaksanaannya itu berat. Sebab bahasa-bahasanya dalam kehidupan ni ringkas-ringkas je. Dia tidak perlu bahasa-bahasa yang pelik-pelik, bahasa-bahasa yang terbelit-terbelit, tak ada. Dia perlukan bahasa yang terus ke jiwa. Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Jadi di sini kita nak perbetulkan. Biar apa pun musibah, dengan keadaan sekarang tengok ujian, sahabat-sahabat kita diuji. Ingat, dalam apa bentuk ujian susah dan senang, jangan sampai hilang arah. Datang musibah, jangan sampai hilang arah. Betulkan balik tujuan ke mana kita nak hala. Allah. Fadal. Salam Tuan Zulkifli Mahdi. Baik. Tuan Zulkifli insya-Allah 31 bulan saya akan berada di sana. Ini untuk makluman awal lah, kita akan ada ride merdeka tu. Saya nak pergi ride. Jadi saya dah panggil dah tu yang ada grup-grup nak buat kuliah bikers. Nama tak bagi lagi pun, Hakul Bikers. Dah ada PM tu, saya tak create grup lagi. InsyaAllah 31 bulan ni kita akan lancarkan kita punya ride merdeka ke jannah. Jannah ke syurga. Yalah ke rumah Allah kan. Ke taman ilmu. Radah min riyadil jannah. InsyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang. Di mana ya tempat dia Allah? Seremban pekan. Mana tempat dah, nanti saya tengok lupa lah Tuan Haji Zulkifli. Boleh tepek kat situ. Cuba tepek sikit. Poster tu kan. Tengah susun Tuan Zulkifli. Tengah susun. InsyaAllah mudah-mudahkan. Bolehlah bawa tim-tim ni kan. Mana jemaahnya ada motor-motor tu. Jom kita ride merdeka. Ride merdeka. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Benar, kena hakul yakin. Kita duk ngaji ni nak membina. Bila kata kita menuntut ilmu, mana? Kita sebab tadi ke surah Insaniyah. Ya Tuan Ida, Puan Ida, Khalidah. Ya. Tadi saya keluar subuh kat surah Al-Insaniyah. Surah Insaniyah ni tempat bermulanya saya berceramah. Subhanallah. Tempat saya bermulanya, lapangan jadi pejuang atau menyampaikan kalimah kebenaran ni. Tahun 2014 tak silap saya. Bandar Serban Selatan. Ya, okey. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Subhanallah. Allah izinkan tempat bermula, tempat jatuh lagi dia kenang. Tempat akan bermula, mana boleh kita tinggalkan insya-Allah. Setakat hari inilah Allah izinkan lagi lah untuk saya berkhidmat dengan tetamu-tetamu Allah di surah Insaniyah. Alhamdulillah. Khair. Ya. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Kap Chai boleh join ke? Boleh. Tapi jangan kalau tertinggal 10 tiang jangan marah ya. Sebab kita buat cepat. Kita kena fastabiqul khairat. Kita kena cepat untuk menuju ke akhirat ni, kena aju. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Suka motor tak apa Puan Fazilah. It's okay. Suka motor kalau takut nak bawa tak apa, sponsor motor je. Okay. Sponsor motor je Puan Fazilah, tak apa. Cakap kat abang, tak apalah bang.
Nak bawa tak boleh, suka, abang sponsor je motor. Biar pahala buat motor tu dapat juga. Ya. Kan? Mana tahu dia nak sponsor GTR 1000 ke, GTR 1400 ke. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tak highlightkan lagi Puan Hajah Hafizah. Dari Shah Alam lah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Baik, maka di sini bila kita sambung dengan topik kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan topik kita adalah apabila bagaimana susah kita, bagaimana musibah yang melanda, jangan sampai hilang arah. Apa arah tujuan kita? Iaitu Allah. Itu maksud kehidupan kita. Yang bertanya tadi, Ustaz, bagaimana nak berhijrah ini? Jangan takut untuk berhijrah kerana semuanya dibayar oleh Allah. Sebab apa yang kita nak itu ada pada Allah. Nah? Yelah, sponsor motor lah Tuan Syafiq. Apa masalahnya? Tak? Tak kerti bawa motor, tak apa, sponsor motor supaya boleh bawa ke syurga, pahala. Nah, itu kaedah dia. Kalau ada motor sendiri, tolong bawa. Jangan simpan. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kita pergunakan dunia ni. Kita peralatkan dia. Kita tunggang dia. InsyaAllah siapa yang menonton dalam ini, kita nak supaya kita mula melihat dunia. Jangan sampai dia mengambil pandangan utama kita sehingga kita hilang arah tujuan kita. Arah kita ni, contoh musibah senang. Senang pun musibah ya. Musibah ni nak sponsor sisi besar sikit. Yelah sebab sekarang tengah pakai sisi besar, takkan nak downgrade kan. Nak baginya upgrade terus. Janganlah sponsornya downgrade. Kalau untuk jalan agama, upgrade terus. Sekarang dah pakai 1000 cc. Upgrade dah jadi 1400 cc. Macam tu. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata musibah senang pun datang, bila kita gagal melihat arah tujuan, Allah bagi dunia kesenangan ni untuk menyatakan Allah. Macam tadi saya berbahas syarah di surah Al-Insaniyah. Jangan sampai kita hilang tujuan menyatakan Allah dalam kehidupan. Menyatakan Allah dalam kehidupan. Macam mana nak menyatakan Allah dalam kehidupan? Itulah warabbaka fakabir, membesarkan Allah. Membesarkan kasih sayang Allah pada isteri. Membesarkan kasih sayang Allah pada suami. Membesarkan kekayaan Allah pada harta. Nampak? Hidup kena sentiasa upgrade. Ya Tuan Khair Aswad. Tuan Aswad benar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Syurga lebih canggih daripada dunia. Takkan kita nak duduk di takut yang lama. Dia. Mesti kena ada perubahan. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita gagal melihat dunia ni, kita kena besarkan. Kita besarkan kekayaan Allah pada dunia. Bukan kekayaan harta. Malah harta tidak kaya. Laisal ghina an kasratil arad, tidaklah kaya dengan banyaknya harta. Walakinal ghina an nafs, akan tapi kaya itu dengan jiwa. Jadi, besarkan kekayaan Allah. Dengan mana? Dengan sedekah, dengan infak. Kayakan Allah. Tak takut ke? Apa takut? Allah ada. Apa nak takut? Allah ada. Allah Maha Kaya. Subhanallah. Ni bagi-bagi ni tak takut habis ke? Ustaz, Allah bagi saya rezeki. Allah bagi bisnes bagus. Untuk menyatakan Allah Maha Kaya. Bukan nak mengaku saya kaya. Saya miskin Ustaz. Wa nahnu fuqara. Oh, ini mantap. Orang macam ni takkan hilang arah. Orang macam ni takkan hilang arah. Kerana hatinya telah jazam. Hatinya telah Allah pegang. Allah dah beli hati dia. Apa pun yang diberikan pada dunia ini tidak mengubah pandangan hakikatnya. Itu yang kita nak. Allah. Benar Tuan Aswad, upgrade. Kalau dah biasa, katalah dah biasa main RM20, main pula RM50. Dah biasa RM50, upgrade jadi RM100. Saya sekala upgrade check pula. Main check pula. Tengok macam mana dia kena begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sedekah itu kaya dah, benar Tuan Syafiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Nah, bukan Ferrari. Ferrari itu kereta. Kaya bukan Ferrari. Kaya itu orang kaya. Kaya pada orang. Tapi orang itu pada Allah. Kaya pada orang. Allah takkan kaya pada orang. Orang panggil orang kaya. Tak apalah kita raikan. Tapi orang tu bukan pada kaya. Orang tu pada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Nah, memang Allah takkan kaya pada orang. Tapi orang bukan pada kaya. Orang tu pada Allah. Allah jadikan manusia untuk dia. Untuk melaksanakan segala tuntutan dan segala suruhannya. Itu cara dia. Yang kita takkan diri kita pada kaya dan lepas tu kita mengaku pula kaya, perasaan kaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita ni mesti sentiasa di-upgradekan. Sentiasa diperbarui. Sentiasa akan ke depan. Bukan kerana dunia perlukan perubahan. Bukan kerana kita kena positif ke depan. Tak. Ini kerana kita adalah hamba Allah yang Maha menjadikan. Allah menyuruh kita sentiasa ke depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Ya Tuan Muhammad Khairi, kematian tak terima kenyataan. Ialah peringkat permulaan hentamannya memang terasa keadaan itu. Tapi pelan-pelanlah menyatakan bahawa kehidupan dan kematian bukan letak pada manusia, tapi letak pada Allah. Pelan-pelan dah. Tapi kalau betul rapat dengan dia, cakap macam ni, saya pernah cakap. Ada satu kes tu, ialah suami meninggal. Saya cakap apa? Dia tak boleh terima kenyataan suami ni meninggal. Tak boleh move on, saya cakap. Alhamdulillah, bukan puan yang meninggal. Tersentak dia. Kalau puan yang meninggal, amalan habis. Tak sempat. Kalau suami yang meninggal, puan masih ada amalan. Puan masih buat. Hidup ni untuk amalan, tuan. Bukan untuk suami. Untuk beramal. So, suami dia tak ada, tapi amalan masih ada. Tapi sebab kalau kita terikat dengan benda, bila benda tak ada, kita mula dah hilang arah. Macam tadi. Bila tak ada harta je, susah nak buat pahala. Payah Ustaz, kalau tak ada harta, susah nak buat pahala. Siapa kata tak ada harta, tak boleh buat pahala? Pahala tu ada pada segala-galanya selagi mana niat untuk Allah. Ada beramal dengan mali, yakni dengan harta, badani dengan badan. Maka di saat tiada benda, carilah jalan untuk mencari pahala. Benda asbab saja. Itu saja. Melainkan kita tak buat pahala pada perkara itu, kehilangan sangat menyakitkan. Contoh, apa-apa yang tiada pahala padanya, di saat kehilangan kita akan merana. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Sekiranya kita dah melakukan sebaiknya, di saat Allah ambil kembali apa yang telah Allah berikan, maka Allah akan gantikan dengan ketenangan. Allah gantikan. Tapi kadang-kadang biasa, kadang seorang tu, saya menyesal Ustaz. Maknanya tahan hidup, dia tak buat apa-apa pun. Dia bergaduh dengan suami dia ke, dia maki kawan tu ke. Bila dah tak ada, baru mencari. Habis. Sebab dah tak ada pahala. Tapi kalau dia dah buat yang terbaiknya, dia dah perform dengan sebaiknya, di saat Allah kata dah sampai masa untuk kembali, Allah gantikan setiap kesusahan yang dilakukan itu. Kalau dia buat kerana Allah, dia tak buat benda-benda yang Allah murka, maka Allah berikan ketenangan di saat pemergian seseorang itu. Kehilangan ni akan diukur sama ada pahala atau tidak. Contoh macam isteri atau suami. Kadang-kadang saling dua-dua ni saling menakutkan. Suami takut kehilangan isteri. Isteri takut kehilangan suami. Ingat, benda-benda yang kita takut tu sebab tak ada pahala. Kalau kita dah perform baik-baik, seorang isteri dah perform dengan suami ni sebaiknya, dia tak takut kehilangan suami. Sebab Allah gantikan dengan pahala. Berkongsi suami pun tak takut. Sebab dia nak buat pahala. Bukan nak pegang suami tu pun. Dia nak buat pahala kan. Jadi apa masalahnya? Tapi kalau dia nak suami je, tu yang bergaduh. Hilang pun bergaduh. Ada pun bergaduh. Dia jadi pening. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi kalau kita lihat bagaimana hidup ini sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Ummu Salamah Allah gantikan. Allah gantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalam istirja kita boleh ajar dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu je. Ajar dia baik-baik. Allah gantikan. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 62.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilus salihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman, beriman kepada Allah SWT ini, tak kisah siapa pun dia. Tak kisah siapa pun dia. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir wa amilus salihat. Dia beramal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala yang banyak di sisi mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tiada kebimbangan, tiada ketakutan. Perkara buruk yang bakal berlaku pada mereka. Maknanya sebagai contoh ayat ni sekiranya katalah suami. Kenapa ada istilah takut isteri? Ketakutan itu kalau dirujuk dengan ayat tadi, kemungkinan ada pahala yang tidak dilakukan atau dosa yang sedang bermain menyebabkan ketakutan, takut dengan seorang isteri. Sekiranya seorang suami tak nak takut isteri, maka didiklah isteri itu, laksanakan tugas, didik dia, taatkan dia kepada Allah, buat sehabis baik. Tengok Allah cabut ketakutan itu. Tak ada takut. Kadang orang cakap takut. Jangan main-main dengan perkataan takut. Jangan main-main. Sebab takut ni kalau rujuk pada ayat tadi, dia adalah melibatkan dosa pahala. Sebab tu benda-benda takut-takut ni melibatkan, takutnya, takut-takut ni ada dosa lah. Sebab tu kita ni bila dengar Allah memang takut. Sebab kita memang banyak dosa. Orang tak kerti malu je yang rasa perasaan tak ada dosa ni. Makin dia dekat dengan Allah, makin takut. Sebab dia banyak dosa. Dia bukan nak lari daripada makhluk. Kadang-kadang kita dosa ni nak orang tutup, takut dengan orang tahu. Tapi Allah tahu dosa kita, tak takut. Benda takut-takut ni yang menyebabkan dosa. Sebab tu takut itu memang pasti berlaku sekiranya padanya ada dosa. Kalau kita takut dengan Allah memang wajar. Sebab kita ada dosa dengan Allah. Memang takkan habis dosa itu, melainkan kita kena raja' ila Allah, harap Allah ampunkan dosa kita. Berbalik tadi, sekiranya dia takut, mana ada dosa pada isteri yang kita tak laksanakan. Mungkin kita tak buat dan sebaiknya, hati tak ikhlas, menyebabkan datang takut isteri. Contoh nak kahwin lagi, takut. Mana ada benda tak betul lah tu. Kalau betul, kenapa perlu takut? Berani kena benar, itu maksud dia. Takut kerana salah, pepatah kan? Jadi, abang nak kahwin lagi ni. Bang, betul ni? Ya. Tak ada nak sunyi-sunyi ni. Gentleman. Tu dah. Kita bincang sampai jadi. Awak macam mana? Yakinnya abang. Allah yang meyakinkan abang. Cut. Skrip lakonan punya. Ustaz, realiti tak jadi macam tu, Ustaz. Kita tak nak jadi kan? Cuba kita bersangka baik dengan Allah. Cakap kebenaran. Isteri pun, sekiranya dia banyak benda yang dia takut pada suami. Takut apa? Takut kehilangan. Isteri ni tak takut dengan suami marah ke. Tak. Isteri tak takut dengan suami marah. Suami jegil mata pun, dia akan cakap, bang, I see your eyes. Dengar sikit. Nampak? Tapi isteri takut sangat hilang perhatian. Isu kahwin-kahwin ni contoh. Ramai semalam pun saya jumpa Ustaz Muhammad kan. Ustaz ni isu kahwin-kahwin dia kan. Mana tidaknya kahwin kan cerita besar. Bukan cerita kecil. Sampai sekarang masih cerita pasal kahwin lagi tu. Kat mahkamah tu melambak kes kahwin. Perceraian, perkahwinan, kahwin lagi, kahwin curi-curi. Kalau sekiranya isteri tu takut kehilangan perhatian, takut sangat hilang perhatian suami, bermakna isteri ni ada benda yang tak betul dia buat. Dia belum cukup khidmat. Dia nak suami dia. Kalau sekiranya dia benar-benar khidmat, dia tak takut hilang perhatian. Dia tak takut hilang kasih sayang. Sebab dia berkhidmat. Allah gantikan dengan pahala. Maknanya takut Ustaz, takut nak cantau waktu tidur. Tak didik lah tu Tuan Fairuz. Tak didik. Kan? Berani isteri. Isteri dah terdidik, mana boleh buat kerja macam tu. Bila kita tak didik isteri, memang kita akan hidup dalam ketakutan. Suami jerit lah macam mana pun. Isteri tak takut. Isteri takkan takut dengan jeritan suami. Malah dia benci dia. Dia marah lagi dia. Dia tak ada. Dan isteri tak payah jerit. Dia pandang dia. Dia jeling, lirik sikit, tumbang lelaki. Tu dia.
Tapi isteri cukup takut suami hilang perhatian. Ni abang dah tak sayang saya lah ni. Abang dah tak sayang saya lah ni. Abang ni dah ada yang lain lah ni. Abang. Mula dia cukup takut hilang perhatian. Maknanya ada benda tu. Sebab dia tidak buat perkara yang Allah suruh. Nampak? Jadi sedang jemaahnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi apabila kita tidak mampu meletakkan kembali ketaatan pada tempatnya, kita akan hilang tujuan. Hilang arah lah. Sebab tu kena pastikan. Pertama, bab syirik kena pastikan. Jangan menduakan Allah. Jangan takut menduakan isteri. Takutlah menduakan Allah. Isteri jangan takut diduakan. Nampak? Jadi ni, hilang arah tujuan. Musibah rumah tangga kan? Kena musibah, hilang arah. Hilang arah. Allah uji kasih sayang, hilang arah. Allah uji duit, hilang arah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khair. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena perhatikan baik-baik. Ini kita perhatikan baik-baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia bukan sebab kita berani, Tengku Putra Helmi. Allah beranikan, Allah berikan. Orang yang berada dalam kebenaran, dia akan faham, itu saja. Nak perhatian lah, Puan Fazilah. Hidup ni semua nak perhatian. Bila dah ada Allah je. Puan Fazilah dah faham, tak ada lah. Manusia mencari perhatian. Make-up tu untuk siapa? Takkan nak tengok sorang-sorang tengok dinding pula. Nak pakai cantik-cantik tu nak tunjuk siapa? Nak tunjuk kat kucing? Nak tunjuk kat tembok? Ke tunjuk kat orang? Perhatian lah tu. Kalau tak mampu, cukuplah seorang, takut jadi zalim kat isteri. Kalau saya tak. Kalau tak mampu, jangan kahwin. Jangan kahwin terus. Sebab isu tak mampu ni sebelum kahwin, Puan Ummu Sakinah. Kahwin seorang pun zalim. Kahwin seorang pun zalim. Bukan kahwin dua. Kahwin seorang pun zalim. Sebab tu kahwin hukumnya ada hukum. Ada mubah, ada haram, ada wajib. Bukan main suka-suka kahwin. Tapi bila kahwin awal-awal tak fikir pula zalim-zalim ni. Ada fikir? Masa mula-mula kahwin awal-awal tak ada fikir zalim tak? Tak ada. Sebab fikir diri, nampak diri. I am the one. I am the one. Itu zalim dah tu. Bila kahwin lagi dia, nanti zalim ke anak-anak isteri. Zalim ke anak-anak isteri. Yang biarkan isteri dia nampak suami tak zalim. Nampak? Suami suruh cantik. Suami suruh perhatian lah tu. Betul lah tu. Cuma bila orang beriman, dia bawa balik kepada Allah. Dia lakukan ini semua untuk Allah. Bukan semua milik kita. Ya, semua milik Allah. Buatlah caranya Allah suruh. Itu maksud dia. Kita kadang-kadang sebut, bukan milik kita. Mana milik kita. Tapi bila Allah suruh, tak buat pula. Bila Allah suruh taat, tak buat pula. Kata bukan milik kita. Bukan milik kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata bukan milik kita tu, kita kena buatlah caranya. Milik Allah. Allah suruh apa? Allah suruh buat pahala. Buat je lah pahala. Allah suruh buat apa? Amal soleh. Buat amal soleh. Jangan kita lari pada undang-undang halal dan haram. Apa yang halal, jangan diharamkan. Kahwin lagi halal tidak? Halal. Jangan diharamkan. Yang haramnya adalah buat benda haram. Bukan soal kahwin lagi. Kahwin tu pun dah haram dah kalau dia buat benda yang haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Cantiknya diri untuk suami itu bagus. Itu pun untuk suami Allah suruh. Milik Allah kan isteri ni. Bila milik Allah, Allah suruh berhias untuk suami kan. Buat je lah. Jaga niat insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Khair. Ya, Puan Sakinah. Kahwin nak 1 pun nafsu, 2 pun nafsu, 3 pun nafsu, 4 pun nafsu.
Jangan kata ni sebab nafsu. Kahwin satu pun sebab nafsu. Sebab tu kena tundukkan dia. Sebab nafsu ni ditundukkan supaya dia jadi sebab iman. Itu je. Bila sebab iman, jadi maknanya kenalah letakkan kepada kebenaran. Sebab iman. Didik. Contoh ada satu tajuk tu, muliakan isteri. Ni undang-undang. Bagaimana kita nak muliakan isteri kita? Jangan letak daripada dunia. Muliakan isteri kita. Letakkan dia pada agama. Letakkan pada pahala. Mulialah dia. Jangan diletakkan pada dunia, jaga perasaan dia. Ini sibuk jaga perasaan saja. Tak boleh. Itu bukan undang-undang kehidupan yang benar. Undang-undang kehidupan adalah menjaga ketaatan, menjaga kebenaran. Ingat. Supaya, apa yang kita bincangkan pada pagi ini, supaya di saat didatangkan musibah, kita tak hilang arah. InsyaAllah. Kamu tidak dapat berlaku adil pada isteri-isteri kamu. Memanglah Tuan Tengku Putra, sebab adil bukan sifat kita. Sayang pun bukan sifat kita. Saya dah ulang banyak kali perkara ni. Tak, jangan mengaku adil, jangan mengaku sayang, jangan mengaku kaya. Adil, kaya, sayang itu semua. Kalau sekiranya kita, Nabi kata aku boleh berlaku adil, maknanya kita akan mempergunakan perkataan Nabi itu. Sebab adil sifat Allah. Sedangkan Nabi mengajak kita kepada Allah. Bukan tak mampu berlaku adil ni kita langsung tak buat ketaatan. Bila tak mampu berlaku adil, tujuannya adalah untuk tunduk kepada Allah. Serahkan ya Allah, bukannya tepuk dada. Aku ada duit lah. Berapa nak? 2,000 seorang. Okey. Sayang, berapa nak? Okey, aku bagi sayang ini. Bila kita tak mampu, memang asal kita dah sampai ke sudah. Dulu, kini dan selama-lamanya, kita tak mampu pun. Tak mampu ingat pun kadang-kadang. Soalan basic kadang-kadang tanya. Mana punca rezeki? Terpinga-pinga nak jawab. Nak kaya dengan apa? Padahal dah ngaji panjang lebar ni. Terpinga-pinga nak jawab. Belum lagi Allah tanya, Ma Rabbuka? Satu soalan je. Tak mampu kita nak jawab. Jadi jangan tunggu mampu. Tapi mohonlah kemampuan. Kalau nak tunggu mampu, sampai ke sudah tak mampu. Nak tunggu baik Ustaz. Dah nak tunggu baik. Kita ni memang jahat. Nak tunggu baik sampai bila? Itu cerita dia. Kadang orang suka bagi alasan. Agama je alasan. Pegang duit pun tak mampu sebenarnya. Sebab kita takkan mampu meletakkan duit pada tempatnya. Kita akan berlaku zalim dengan duit. Sebab apa? Kita letakkan duit yang berkuasa. Kita akan letak duit yang berkuasa punya. Kita akan banyak habis untuk duit. Masa untuk duit. Duitlah akan mencorakkan hidup kita. Bukannya Allah. Contoh. Ni. Pakai ni. Dah kena 1,000 baru kelang kabut nak pakai. Duit mencorakkan. Dulu kita kata COVID, takut COVID. Rupanya takut duit lagi. Takut duit, kena saman melayang je. Jangan main-main je. Kena saman je. Kena saman je. Melayang nanti 1,000. Ui, jangan. Adalah duit yang boleh mencorakkan kita. Hukum Allah tak mencorakkan kita lagi. Allah kata tak apalah. Kalau begitu yang kamu nak, aku akan pastikan duit yang mengontrol kamu. Dah. Sangkaan kita, sangkaan buruk kepada kebenaran. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Kalau macam tu, adil pasal adil tadi, orang perempuan wanita solehah, sampai ke sudahlah dia mengalah. Saya tak mampu Ustaz jadi solehah. Saya tak mampu Ustaz jadi solehah. Sampai ke sudah. Saya tak mampu Ustaz pakai tudung labu. Saya tak mampu Ustaz pakai hamba yang lemah, yang hina. Pang baru tahu. Memang dah tak mampu. Mintalah ke Allah. Dah tak mampu tu haraplah pada Allah. Allah yang mampukan kita untuk melaksanakan syariat. Bukannya mandai-mandai sendiri. Kadang baik je lemah. Baik je lemah. Asal baik je lemah. Asal nak cegah dia, buat duit dia cegah. Boleh pula. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey. Jadi sedangnya mata Allah SWT, kesimpulan kita pada pagi yang berbarakah ni, saya kira cukup setakat tu dululah. Ya. Kita repak balik, kita buat khulasah balik. Pertama, hidup jangan sampai hilang arah walaupun di saat ditimpa musibah. Apa jenis musibah? Senang dan susah. Senang dan susah mampu menghilangkan arah kita. Bagaimana kita meletakkan Allah sebagai tujuan hidup kita. Bagaimana Allah tujuan hidup ni? Semua sifat ada pada dia. Apa yang kita nak ada pada Allah.
Jangan takut untuk berubah kepada Allah. Kerana apa yang kita hajat hanya ada pada Allah, tidak ada pada makhluk. Jangan takut. Jangan takut untuk berubah. Biar hilang kawan Ustaz. Hilang kawan, jangan hilang Allah. Tak apa. Allah gantikan kawan-kawan yang lebih baik. Ustaz, hilang perniagaan. Tak apa, perniagaan saja hilang. Rezeki tak hilang. Yakin. Allah Akbar. Bagaimana ni Ustaz? Duduk dengan kumpulan-kumpulan yang sentiasa kumpulan-kumpulan yang sentiasa mengajak kepada kebenaran. Kebiasaannya suami yang berpukul masa berlaku adil cukup sempurna saja yang tahu. Isteri pun tak tahu juga. Tak ada dah isteri tahu, tak ada. Isteri pun tak tahu, suami pun tahu. 2 kali 5. Sebab kalau isteri yang sibuk dengan suami, maknanya dia tak fokus dengan tanggungjawab dia lah. Sama je. Kalau isteri sibuk dah menilai suami. Ni tak adil ni. Isteri dia tahu Ustaz. Betul, dia tak adil. Iya. Dah kamu buat apa pula? Kamu adil sangat ke dalam kehidupan ni? Suami saya tak adil. Ya, suami tak adil. Kamu tu adil tidak? Macam mana Ustaz? Tak. Adil pun tak faham. Dia nampak adil ni pada suami je. Isteri? Kadang-kadang dia letakkan diri dia pada isteri pun. Dia letakkan pada kerja. Dia letakkan ada part time. Dia letakkan pada duit. Dia letakkan pada anak. Dia tak letakkan pada Allah. Zalim juga. Tak adil juga tu. Kadang-kadang suami nak, kena tunggu. Ada abang dah sibuk. Abang tak adil. Saya pun tak boleh nak perform. Dah, jangan macam tu. Jangan kita bab sifat, bab amal, jangan kita buanglah perangai kita yang suka buat checklist untuk orang lain. Kita buat checklist untuk diri kita cukuplah. Kita fokus pada diri, kita tengok kita ni, ya Allah berikan keadilan ke atas diri aku. Cukup. Orang tak berlaku adil, itu kita doakan dia. Itu pun kerana kita tak tahu. Bukan kita yang pakar dalam menghukum sifat yang bukan kita punya. Adil bukan sifat kita. Kenapa kita pula pandai menghukum sifat yang bukan kita? Abang tak sayang. Sayang bukan sifat kamu. Bagaimana kamu pandai menghukum sifat yang bukan sifat kamu? Patutnya kita serah pada Allah. Ya Allah, aku tak tahu apa itu kasih sayang sebenar, ya Allah. Kau berikanlah sebenarnya, ya Allah. Ingat kasih sayang ni apa yang kita nampak je ke depan mata, tuan-tuan. Itu hukum adil pada benda sebenarnya. Bukan adil sama. Kita biasa tengok pada benda. Giliran 2 hari sini, 2 hari sana. Sini 500, sini 500. Okey, sini sayang, sini sayang. Sini senyum, sini senyum. Itulah adil. Adil guna akal. Bukan adil guna iman. Dah? Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baru nak habis tadi. Dah tengok soalan. Bila dengar ceramah Ustaz, okey, lepas tu tak boleh terima. Sebab apa? Betul kan niat pun nak ini. Kenapa tengah dengar ceramah boleh okey? Lepas duduk ceramah, sebab kita ambil balik kawan kita yang kita tinggalkan sekejap sebelum masuk ceramah tadi. Siapa kawan kita? Kana syaitan, syaitan nafsu. Tengah duduk dalam ceramah, okey, keluar lagi kita. Welcome to the club. Kita ikut balik syaitan. Kita ikut balik nafsu. Kita ikut balik iblis. Kita ikut balik keadaan. Padahal kita dah ada iman. Dah ada ilmu. Kenapa masih tunduk lagi? Sebab tu Allah kata, Rabbana zalamna. Allah ajarkan Nabi Adam AS, kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jangan bagi alasan begitu puan ni. InsyaAllah. Yakinlah dengan Allah. Yakin dengan Allah. Allah yang pegang kita, bukannya keadaan. Allah yang pegang hati kita, bukannya syaitan. Allah yang pegang hati kita, bukannya harta-harta kita tu. Jadi tolong serahkan diri pada Allah sebenar-benarnya. InsyaAllah pasti akan okey. Maknanya kalau masih lagi gitu-gitu tu, maknanya habis ceramah, balik kehidupan asal. Sebab apa? Masih lagi kawan-kawan kita masih tidak tinggalkan. Kita dah tinggalkan dah kawan-kawan yang tak betul. Syaitan pula kita tak tinggalkan. Jadi geng lagi. Seronok lagi kawan dengan syaitan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, sekira cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf atas segala terkurang kata, terkasar kata, terlebih kata, kurang dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. InsyaAllah, apa pun keadaan kita di saat musibah, jangan sampai hilang arah. Orangnya ada Allah, pasti tidak akan mengalah. InsyaAllah, mohonlah kepada Allah dalam apa jua keadaan kita, kerana Allah menguasai segala-galanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah,
cukup setakat itu dulu. Kita bertemu pada malam ini insya-Allah. Ada malam ni ya. Pukul 10 insya-Allah, 10 suku lah sebab malam ni saya di Putrajaya kuliah di Putrajaya insya-Allah 10 suku ke. Sempat mula awal lah. Baik, saya cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Khair. Jadi sebab tu kita banyakkan berdoa, mohon pada Allah supaya Allah ingatkan kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Memang sifat kita pelupa, sifat Allah tu ingat, jadi minta Allah ingatkan kita. InsyaAllah. Allah yang bantu ingatkan kita insyaAllah. Khair. Jadi ketemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah. Di Putrajaya, di Masjid Al-Hijrah, desa pinggiran Putrajaya insyaAllah malam ni. Khair. Jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita yang menonton pada pagi ini. Allah bukakan seleluas dan pintu rezeki. Allah angkat segala musibah. Allah jauhkan segala balak bencana. Allah tunaikan segala hajat insyaAllah. Barakah majlis ilmu kita ni walaupun online. Supaya kita niatkan apa yang kita bincangkan ni semata-mata untuk cari ridha Allah, untuk menambahkan ilmu supaya kita boleh makin dekat dengan Allah SWT. Cukup setakat itu. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.